Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara pengemudi acara, barisan hakim yang berwibawa, dip-dip kehormat yang berkarisma, yang mulia, tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Melaka. Seterusnya, sidang hadirin dan hadirat pencinta perpaduan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani saya titipkan untuk semua. Hadirin, tanggal 31 Ogos 2023 bakal menjelma. Genaplah 66 tahun negara kita merdeka. Namun persoalannya, adakah kita sudah benar-benar menghayati, memahami dan mempraktikkan prinsip rukun negara? Maka pada hari ini saya ingin mengajak saudara dan saudari berfikir bagaimanakah rukun negara mampu menjadi asas dalam membangun Malaysia Madani. Hadirin yang berbahagia, rukun negara teras Malaysia Madani. Demikianlah tajuk pidato yang akan saya kongsikan untuk semua. Menurut Allahyarham Tun Saleh Abbas, penulis naskah asal rukun negara mentamsilkan prinsip rukun negara sebagai kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi mencapai kejayaan dan kestabilan negara. Manakala Malaysia Madani pula merupakan aspirasi Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, yang menegaskan konsep Malaysia Madani sebagai kerangka dasar dalam memartabatkan semula negara menjadi makmur dan dihormati. Justru, rukun negara teras Malaysia Madani mengkehendakkan kita merungkai rahsia kekuatan prinsip-prinsip rukun negara dalam menjadi asas pembentukan negara Malaysia Madani. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan memperkukuh Malaysia Madani. Hadirin, percaya bermaksud mengakui dan menerima dengan yakin. Sebab itulah kepercayaan kepada Tuhan menjadi asas yang paling utama dalam pembentukan rukun negara. Menerima persamaan, menghormati perbezaan. Perkara 11 perlembagaan memberikan kebebasan beragama untuk semua, walaupun agama Islam adalah agama persekutuan. Kita percaya penganut agama yang lain juga berhak beribadah dengan tenang. Indahnya di Melaka, kita melihat Masjid Kampung Kling, Tokong Ching Hunteng dan Kuil Sri Poyata Vinayagar Murti, 3 rumah ibadah yang masih kukuh, bersebelahan selama beratus-ratus tahun sehingga diiktiraf oleh UNESCO sebagai tapak warisan dunia. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara menjamin kesejahteraan. Hadirin, nilai-nilai penting masyarakat seperti ketenteraman, keamanan, dan kesejahteraan adalah anugerah tertinggi daripada Tuhan. Senario ini hanya akan tercapai apabila hadir rasa kesetiaan kepada raja dan negara dalam diri rakyat Malaysia. Sehingga ke hari ini, institusi beraja kekal berfungsi dalam mengimbangi demokrasi dan memelihara identiti Malaysia Madani. Maka benarlah pepatah, raja payung negara menjadi perisai atau pelindung rakyat dahulu, kini dan selamanya. Justru, isu menghina sultan sepatutnya tidak berlaku di bumi tanah berdaulat ini. Sultan Alauddin Rakyat Shah pernah bertitah, rakyat itu umpama akar, raja itu umpama pohonnya. Jikalau tiada akar, nescaya pohon juga tidak akan dapat berdiri. Demikianlah betapa akrabnya hubungan antara rakyat dan raja dalam menjamin kesejahteraan dan kemaslahatan sejagat. Ketiga, perkara 152 perlembagaan mengangkat bahasa kebangsaan. Hadirin, sebanyak 7,000 bahasa di seluruh dunia dan ada yang semakin pupus di telan zaman. Tahun 2016 menyaksikan terbenamnya bahasa Risigaro dengan pembunuhan Rosa Andre di Peru, penutur terakhir bahasa ini. Selain itu, bahasa Mudbura, bahasa asli wilayah utara Australia, juga semakin menuju ke titik hitam apabila saat ini hanya tinggal 92 orang sahaja penuturnya.
Kendati pun begitu, kita masih boleh menarik nafas lega kerana bahasa Melayu masih mendapat tempat di seluruh dunia dengan 300 juta pengguna. Di Malaysia, kita kekal percaya bahasa Melayu adalah alat perpaduan yang mampu menyatukan bangsa sekaligus menepati cita rasa Malaysia Madani. Keempat, kedaulatan undang-undang usah dicabar. Hadirin, tanggal 31 Ogos ini genaplah 66 tahun negara kita merdeka. Namun, apalah maknanya jika lambang dan simbolik kedaulatan negara kita dipandang sebelah mata? Isu memasang bendera terbalik, menukar warna putih jadi hitam, amatlah menyedihkan kita semua. Semoga insiden ini tidak akan berulang kembali. Kerana apabila kita berbicara tentang bendera, ia berkait rapat dengan kedaulatan negara dan semangat patriotik rakyat Malaysia. Dahulu, prajurit kita rela mati berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara, bertalang nyawa memelihara keamanan negara, tidak sama sekali membiarkan bendera jatuh, apatah lagi dengan sengaja memasang bendera terbalik. Justru, usah mencabar kedaulatan undang-undang. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak perbuatan buruk padanya. Kelima, kesopanan dan kesusilaan membina keluhuran Malaysia Madani. Hadirin, dasar membangun Malaysia Madani mempunyai 6 tonggak utama, iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Rangkuman 6 tonggak utama inilah yang membuktikan identiti Malaysia Madani. Nilai-nilai madani perlu ada dalam diri setiap rakyat Malaysia demi mewujudkan keadilan sosial dan menjunjung tinggi nilai-nilai integriti. Namun hadirin, Akhbar Sinar Harian bertarikh 27 Julai 2023 telah melaporkan kes rasuah melibatkan penjawat awam grade 54. Situasi ini memberi gambaran kepada kita penanda aras yang tidak sehat. Mengapakah perkara ini berlaku? Wahai anak bangsa, sedarlah selamilah wadah prinsip kelima rukun negara, kesopanan dan kesusilaan, agar dirimu tidak menjadi bijak mentaliti tetapi muflis peribadi. Hadirin yang saya muliakan, kesimpulannya, marilah kita merapatkan saf ke Bukit Samanidaki, ke Lurah Sama kita turuni. Bersama kita memasang niat, membulat tekad, mengerah kudrat, menjadikan rukun negara sebagai azimat untuk kita menghadapi cabaran pada masa akan datang. Kerana hadirin, rukun negara bukan sahaja menekankan aspek ketuhanan, kerohanian, kemanusiaan, tetapi juga menitik beratkan nilai ketamadunan, peradaban dan kemaslahatan sejagat. Maka benarlah, rukun negara teras Malaysia Madani. Sekian, terima kasih.